yaitu berkenaan apakah ibadah yang dicintai oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, ada beberapa hadis yang boleh dijadikan pedoman. Amalan-amalan yang kalau kita buat, Allah cinta kita, Nabi cinta kita. Hadis yang pertama, ada pernah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Yang saya hormati juga para pegawai ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Negeri Sabah, para pemakmur masjid, para pecinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada tengah hari ini, dan seterusnya dapat kembali bertatap muka setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini kira-kira 663 hari yang lalu, iaitu hari Isnin 20 Disember tahun 2021. Artinya sudah 1 tahun 9 bulan 24 hari. Dan saya yakin tuan-tuan pun dah tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. InsyaAllah tengah hari ini kita akan membahaskan satu tajuk seperti yang disebutkan oleh Imam Besar tadi, iaitu berkenaan apakah ibadah yang dicintai oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, ada beberapa hadis yang boleh dijadikan pedoman. Amalan-amalan yang kalau kita buat, Allah cinta kita, Nabi cinta kita. Hadis yang pertama, ada pernah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara continuously, secara berterusan, walaupun amalan itu sedikit. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, Nabi pernah menyebut, kana ahabbul amal ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi yadumu alaihi sahibuhu. Amalan yang paling dicintai oleh baginda Nabi adalah amalan yang dikerjakan secara terus menerus oleh pelakunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau ditanya soalan apakah ibadah yang paling dicintai Allah dan Rasul, jawapannya ibadah yang paling dicintai Allah dan Rasul ialah amalan yang dilakukan secara mudawamah wal istiqamah,
secara konsisten, istiqamah dan teguh pendirian. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Allah tidak perlu kita melakukan amalan terlalu banyak, tak perlu. Memadai sedikit tetapi continuously. Dan ini yang dididik oleh Nabi kita. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, dia pernah tanya Nabi, ya Rasul, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasul, ajarkan saya satu tentang Islam ini yang merupakan kesimpulan kepada 23 tahun ajaran Islam yang Tuhan bawa. Apa dia punya summary dia punya ringkasan dia, yang mana saya tak perlu tanya lagi kepada orang lain selepas daripada ini. Apa jawab Nabi? Qal qul amantu billahi fastaqim. Engkau ucapkan bahawa aku beriman kepada Allah, fastaqim, dan engkau istiqamahlah dengan ucapan itu. Hadis riwayat Muslim. Itu Nabi memang dia suruh kita istiqamah. Ada satu kali pernah Nabi memperingatkan, ya ayuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allah madama wa in qalla. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amal ibadat sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehinggalah kamu bosan melakukan ibadah. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kau lakukan secara berterusan walaupun sedikit. Ini hadis Bukhari Muslim. Berterusan. Itu sebab kalau kita rujuk Quran, kriteria manusia pribadi cemerlang dalam Quran ada 3. Allah Ta'ala sebut, pertama dalam surah At-Tin ayat 4. Apakah dia? Manusia terbaik adalah manusia yang the best performance, performa yang terbaik sekali. Surah At-Tin ayat 4. Manusia terbaik yang kedua yang ada the best attitude, yang ada sikap watak terbaik. Ini sebut dalam surah Fussilat ayat 33. Dan yang ketiga, manusia terbaik pada pandangan Allah adalah manusia yang the best achievement, manusia yang boleh melakukan amal yang terbaik. Ini surah Al-Mulk ayat yang kedua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menengok siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Kata ulama, Allah tidak sebut dalam ayat ini Allah nak kita membuat amalan terbanyak di kalangan kamu. Bukan banyak, tapi yang terbaik, paling terbaik. Hidup sebagai orang terbaik, mati sebagai orang yang terbaik, the best, bukan yang terbanyak. Ada orang dia bangga tiap-tiap bulan pergi Mekah, setahun 4 kali 5 kali pergi Mekah, bagus, tapi ukurannya bukan banyaknya, tapi terbaik. Terbaik itu ukuran agama. Namun bukan senang hadirin hadirat kita nak istiqamah, amalan sedikit tapi berterusan. Kita datang solat Zuhur tengah hari ini, kebetulan atau memang berterusan? Kebetulan. Ada kursus, barangkali kursus umrah, ada wedding, ada pernikahan, kebetulan. On the way nak pergi airport, singgah sekejap semayang, kebetulan. Tapi ada di kalangan jemaah kita yang memang konsisten datang jemaah di masjid. Dia tidak banyak tapi konsisten, sedikit, dan itu yang dicintai Allah. Daripada banyak kemudian hilang. Contohnya masa Ramadan. Kalau bulan Ramadan luar biasa sekali, masjid, surau penuh jemaah. Kalau solat Zuhur macam ni, sebab masjid ni aircon, memang penuh orang sampai belakang. Sebab apa? Aircon, selesa, sejuk. Selesai solat, kalau ada tazkirah, kalau tak ada tidur, dapat pahala iktikaf masjid. Tapi Ramadan saja, masuk bulan Syawal dah tak ada lagi. Sampaikan masjid terpaksa bikin satu banner, gantung banner depan masjid, makluman mencari orang hilang. Hilang waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kali terakhir kelihatan Ramadan 1445. Sekiranya ditemui, sila hubungi imam besar. Terima kasih. Hilang semua.
Time Ramadan itu siang malam di masjid, siang iktikaf, malam tarawih, more, khatam Quran. Masuk Syawal hilang. Hanya itu yang agama tidak mau. Kau jangan banyak kemudian kau berhenti. Lebih baik kau sedikit-sedikit tapi konsisten. Namun istiqamah susah. Istiqamah susah. Yang senang istirahat, itu senang. Istirahat itu senang. Istiqamah itu susah. Nak datang masjid hari-hari istiqamah susah. Nak baca Quran setiap hari susah. Susah. Itu sebab dalam Quran ada satu ayat, kata para sahabat, Ibn Abbas menceritakan, manuzzila ala rasulillahi ayatan hiya asyaddu wa la asyaqqu min hadhil ayati alaih. Ada satu ayat dalam Quran yang mana gara-gara ayat ini menyebabkan rambut Nabi jadi beruban, putih rambut Nabi. Sehingga walizalika qala li ashabihi, sahabat-sahabat yang jumpa Nabi pun, hina qalu lahu, mereka jumpa Nabi, mereka, laqad asra ilaika syai', ya Rasul, kenapa rambut sekarang makin putih? Rasa bulan lepas tak putih macam ni, makin putih lagi ni. What happened? Banyak fikir ke ya Rasul? Apa jawab Nabi? Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Saya rambut jadi putih disebabkan surah Hud ini. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi. Apakah ayat dalam surah Hud itu? Ayat itu adalah ayat 112. Yang kalau kita pun baca, kita pun rasa susah hati juga. Allah Ta'ala menyebut, fastaqim kama umirta wa man taba mak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Apa artinya? Fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad. Oh, itu susah tu, putih rambut Nabi. Sebab itu Nabi istiqamah, sembahyang malam istiqamah, puasa istiqamah, sedekah istiqamah, baca Quran istiqamah. Apa sebab? Kerana diperintahkan fastaqim, konsistenlah kamu. Maka Nabi pun amalkan. Susah. Apa erti istiqamah? Istiqamah ni secara etimologinya dia berasal dari istaqama yastaqimu istiqamatan. Dia sama ertinya dengan i'tadala ya'tadilu i'tidalan, artinya lurus ataupun seimbang. Kita kan kalau rukuk Allahu Akbar, kemudian kita bangkit Sami'allahu liman hamidah, itu dipanggil i'tidal. I'tidal syaratnya mesti tegak lurus dan tak boleh bergoyang-goyang, tangan di ayun buayan, tak boleh. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, tegak dulu, lepas tu barulah sujud. Itu dalam setengah mazhab, disebabkan mereka nak jemaahnya berdiri tegak lurus, dia minta supaya diletakkan tangan di dada lagi. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu kan ada jemaahnya begitu, Allahu Akbar, sebabnya dia tak nak bergerak. Macam kita mazhab Syafi'i tidaklah. Tapi itu pun kalau tak dibuat nanti susah. Sebab orang kita Sami'allahu liman hamidah, tangannya macam ni, Rabbana walakal hamd. Itu tak boleh, tak tegak. Dia mesti lurus. Jadi istiqamah ni kata ulama dia mesti lurus, tegak saja. Sebab itu kata Ibn Hajar secara terminologinya, al-istiqamati wahya kinayatun anit tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarakan wa qawluhu fih. Istiqamah ini kau pegang teguh dengan perintah Allah, sama ada dalam mengerjakan ketaatan atau meninggalkan larangan. Sebab itulah istiqamah ini dia adalah jawapan kepada hidayah. Kita mengucap dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kawan kepada hidayah adalah istiqamah. Manusia dia takkan mampu berjalan lurus tanpa tergelincir atau kona kiri dan kanan kecuali guide daripada Allah. Kita nak jalan lurus macam tuan-tuan lah, kalau pakai Waze atau pakai Google Map,
Nak menuju satu destinasi, nak pergi Jesselton misalnya, kita pakai Waze. Jadi Waze itu dia guide kita, dia memberi hidayah, petunjuk, tunjuk jalan di mana, kita ikut saja. Tanpa petunjuk kita akan kona tak pergi mana-mana, kita pun tak tahu. Kita nanti sampai ke tempat lain. Sebab dia mesti ada satu guide. Lepas tu istiqamah inilah yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu tunjukkan aku jalan yang untuk istiqamah. Siapa yang boleh tunjukkan? Allah. Itu sebut dalam Fatihah ayat yang ke-6. Sebab itu dalam Quran kata para ulama, kalimat istiqamah diulang sebanyak 10 kali, terdiri daripada 9 ayat dalam 8 surah. Semuanya menjurus kepada satu makna yang sama, menempuh jalan yang lurus tanpa membelok ke kiri atau ke kanan. Dan inilah amalan yang paling disukai oleh Allah. Tapi sekali lagi, bukan senang nak istiqamah. Bagi kita orang tua-tua berpesan, kalau nak istiqamah mesti ada semangat. Tanpa semangat kita takkan istiqamah. Mungkin ada di sini tuan-tuan yang sedang buat postgrad, sedang buat masters, sedang buat PhD. Dah 3 tahun masih belum proposal pun tak di-pen lagi. Bayangkanlah, dah 3 tahun dah. Rasa nak mati syahid rasanya. Jangan. Istiqamah. Tak boleh dah ustaz, tak boleh istiqamah. Ni koma sudah. Tak ada istiqamah lagi. Koma sudah, saya mau koma lagi. Sabar. Orang Melayu pesan, untuk istiqamah mesti ada semangat. Hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat, hidupkan susah. Kalau semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi masalah takkan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Tapi kalau semangat sudah patah, sebarang ibadah takkan disudah. Kalau semangatnya sudah layu, masuk masjid dapat malu. Kalau semangatnya sudah padam, ke darat sesat, ke lautnya karam. Kalau semangatnya sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Kalau semangatnya sudah hilang, alamat hidup jadi hamba orang. Kalau orang kehilangan semangat, hidupnya itu sama macam mayat. Manusia kalau semangatnya sudah lari daripada hidup, lebih baik pergi mati. Sebab itu al-mudawamah, mesti ada pendirian teguh. Duduk tegak amatlah kokoh, diterpa ribut tidakkan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh, ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah berani, taati sumpah, pegang sama janji. Tapi kalau semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah pun terhakis. Istiqamah mesti ada semangat. Bagi yang sedang sambung belajar, teruskan semangat sampai graduation. Bagi yang nak pergi masjid, istiqamah, teruskan walaupun parking susah lah, panas lah, kaki sakit, lutut lah, naik tangga macam-macam. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi sabar aja. Ini amalan paling dicintai Allah, istiqamah itu. Apa manfaat istiqamah? Ini kalau kepada yang dah semangat nak istiqamah, nak mengaji Quran istiqamah, nak buat baik secara istiqamah, apa manfaatnya? Pertama, kata ulama, Allah sebut dalam surah Al-Jin ayat yang ke-16, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka tetap istiqamah, nescaya kami akan curahkan kepada mereka air yang cukup. Kata para ulama tafsir, ma'an ghadaqa bimakna wal muradu bidzalika si'atur rizq. Yang dimaksudkan air yang banyak adalah orang yang istiqamah diberikan rezeki yang luas. Diberikan rezeki. Percayalah, kalau tuan-tuan kita ada niat nak jadi baik, istiqamah dengan kebaikan itu, Allah jamin rezeki kita. Jangan risau, ini yang janji Allah. Jadi mungkin ada yang di sini yang berfikir, aku ni buat kerja sumber pendapatan tak berapa halal, scam orang ke apa contohnya lah, atau ambil rasuah ke.
Macam mana aku nak jadi baik? Nanti tak ada duit, dengan duit rasuah tu lah aku boleh tolong orang. Ada orang macam tu, dia Robin Hood ya, dia ambil duit haram, dia nak halalkan dengan tolong orang. Kita katakan begini, kalau abang sanggup tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Tapi mesti konsisten, jangan rasuah lagi, jangan tipu lagi. InsyaAllah Allah ada rezeki tambah. Kami dulu Jabatan Agama pernah tangkap satu orang, operasi malam tahun baru. Jadi dapat report ada satu kawasan tu, seorang perempuan, seorang ibu, dia buat dia jadi pelacur, tapi pelacur dia buat di rumah. So pelanggan datang ke rumah dia ada anak, datang kena tangkap. Jadi bila penguasa datang, tegurlah, kata kak ni anak ada apa semua, tak ada terfikir ke nak berubah ke apa? Kita tanya, bukan sindir apa tidak. Dia kata saya nak kerja apa? Jabatan Agama tahu tangkap saja. Saya nak kerja apa? Saya ni umur dah tinggi, dah banyak umur, nak kerja dah tak boleh terima. You boleh bagi duit ke kat saya? Jadi ramai orang dia takut nak tinggalkan yang haram sebab dia takut rezekinya putus. Don't worry, InsyaAllah rezeki akan besar. Allah janji ma'an ghadaqa, mencurah-curah rezeki lagi. Dulu ada satu kisah, seorang sahabat lapar, dia pun cari makan. Dia nak mencuri lah, sebab orang lapar kalau mencuri tak kena hudud, sebab dia lapar, mudarat. Dia cari, dia kata aku niat mana aku jumpa roti aku nak ambil. Jadi kebetulan ada satu rumah ni, dia lalu tengok pintu belakangnya tak ditutup, tak berkunci, dah malam. Dia pun tolak, masuk ikut dapur. Dia tengok ada roti, dia kata alhamdulillah rezeki aku. Dia baru nak ambil roti, dia teringat Nabi pernah pesan, siapa tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Dia kata alamak, tak sampai hati pula ambil, cancel lah, tak jadi ambil. Sebab Nabi janji siapa tinggal yang haram, Allah ganti yang halal. Okey lah, aku tinggal lah. Dia baru nak keluar, dia ternampak di dalam rumah tu ada barang kemas, ada barang berharga. Dia kata wow, ini gelang, cincin, kalau aku jual macam-macam roti aku boleh beli ni, baik aku ambil ni. Dia baru nak ambil, dia teringat Nabi pesan, siapa tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Alamak, ini pun aku tak boleh ambil lah. Tak apalah, cancel, nanti Tuhan ganti. Dia baru nak keluar, dia lalu di depan bilik tuan rumah. Rupanya rumah itu milik seorang wanita, ibu tunggal, tinggal bersendirian, seorang balu. Agaknya kepenatan, malam tu tidur lupa tutup pintu. Pintu bilik pun terbuka. Ketika lelaki ni lalu, dia nampak perempuan tu kakinya, selimutnya jatuh, nampak peha. Jadi zaman Nabi, peha perempuan ni susah nak tengok, bukan macam tempat kita. Tempat kita kalau pergi pasar malam, mula-mula je peha ayam, yang dalam peha orang lagi banyak pada peha ayam. Jadi zaman Nabi tu tak, Mekah sekarang pun tak ada, mana ada tuan-tuan pergi nak tengok peha perempuan, susah. Jadi lelaki ni bila nampak peha, wow, boleh jadi geram. Dia kata aku nak rasa picit sekali apa rasa peha orang perempuan. Datang perasaan begitu. Tiba-tiba dia baru nak buat, ingat Nabi pesan, siapa tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Alamak, aku hari ni 3 rezeki aku tolak. Dia pun keluar saja, lapar, duduk Masjid Nabawi, lapar lah ni. Tiba-tiba tuan rumah yang makcik tadi terbangun. Dia rasa macam ada penceroboh. Dia pergi kat dapur, dia tengok, ni ada kesan orang masuk ni. Dia dah takut. Pagi esok lepas sembahyang subuh, dia minta jumpa Nabi. Ya Rasul, minta tolong ketatkan sikit kawalan SRS ke, panggil rela ke apa ke. Apa hal makcik? Saya rumah ada orang masuk semalam, saya jadi takut ya Rasul, saya duduk seorang. Kata Nabi, itulah kamu tak nak kahwin, dah lama dah suami meninggal, kahwinlah, orang jaga. Katanya Rasul, saya dah tua, siapa nak kahwin dengan saya? Tak apalah, aku aturkan kahwin. Kau nak? Ya, kalau yang dah ada atur, okey sajalah.
Ya, Nabi pun kebetulan pemuda yang malam tadi dia ada di masjid bagi iktikaf. Nabi nampak, Ahmad, mai sini. Datang, kau bujang lagi? Bujang ya Rasul. Kau nak kahwin? Nak ya Rasul. Aku kahwinkan nak. Tak ada duit ya Rasul. Tak apalah, kau kahwin, arahan aku, kau hutang dululah. Nanti pinjam dengan sahabat ya. Boleh ya Rasul. Rasul yang titah takkan saya nak derhaka. Jadi panggil sahabat, bagi pinjaman. Dia pun kahwin. Bila dah kahwin dengan makcik ni, mereka pun balik ke rumah berdua. Masuk ikut pintu depan. Lelaki ni bila masuk dalam rumah, dia perhatikan. Rumah ni macam aku pernah tengok. Dia deja vu kan. Kat mana aku pernah tengok rumah? Sebab malam tadi dia masuk ikut belakang. So bila masuk ikut depan, dia macam rasa lain pula. Mana? Ini rumah malam tadi. Nangis dia. Dia sujud, ya Allah, malam tadi aku hanya nak ambil roti saja ya Allah. Tapi aku pegang dengan nasihat Nabi-Mu, tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Hari ini bukan aku sekadar dapat roti ya Rasulullah, ya Allah, dengan tuan-tuan roti sekali aku sapu sekali ya Rasul, ya Allah. Ini rezeki. Jadi kepada orang yang bergelumang dengan dunia maksiat, dunia duit tak tahu syubhah dan macam-macam, don't worry. Pindah jadi orang baik. Istiqamah, Allah jamin rezeki kita. Nanti kalau ada rezeki, dengar ceramah dari artis-artis yang berhijrah. Dulu mereka zaman artis main gitar, pendapatan puluhan ribu. Mereka sangka berhenti muzik nanti jadi miskin. Tak, rezeki sentiasa ada. Jadi itu manfaat pertama kalau istiqamah. Jangan takut miskin, InsyaAllah. Apatah lagi kalau rajin datang masjid. Saya tengok orang rajin datang masjid, badan makin gemuk lagi ada. Sebab asyik makan saja. Masjid kan asyik jamuan saja. Alhamdulillah rezeki murah. Maghrib makan, malam Jumaat makan, hari Jumaat makan. Rezeki murah. Ini jaminan agama kita. Satu. Yang kedua, manfaat istiqamah adalah, yang ini kita sangat perlukan, iaitu Allah berjanji akan memberi ketenangan ketika kita sakaratul maut nanti. Ini disebutkan dalam Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu Allah Ta'ala sendiri rakamkan dalam Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan bahawa Tuhannya adalah Allah dan dia istiqamah dengan pegangan itu, maka malaikat akan turun ketika mereka menempah maut atau sedang hampir maut, dan malaikat itu akan mengucapkan pada mereka, jangan kamu bersedih, jangan kamu takut. Surah Fusilat ayat yang ke-30. Jadi nanti bagi kita semua yang istiqamah dengan kebaikan, bila nak meninggal nanti akan datang malaikat yang akan memberikan kata-kata semangat pada kita. Sebab kematian ini benda yang menakutkan. Sakaratul maut ni takut tuan-tuan. Kita nak cabut gigi pun takut, ni pula cabut nyawa. Cabut gigi masa buka mulut, open your mouth, matilah aku. Takut, dudak takut. Itu baru cabut gigi. Ini cabut nyawa. Nyawa kita mana pernah berpisah daripada lahir? Tak pernah pisah. Takut. Jadi dalam ketakutan kita perlukan motivasi. Siapa yang boleh bagi motivasi? Kalau kita mati di rumah, ada keluarga sekeliling, okeylah. Tapi kalau mati seorang-seorang, aksiden jatuh dalam longkang seorang-seorang, tak tahu, tinggal seorang, siapa yang akan bagi kata-kata semangat? Malaikat. Kata semangat ni mustahil. Sebab itu kalau kita tengok pemain pasukan bola sepak yang hebat di dunia, biasanya kerana mereka memiliki jurulatih yang selalu bagi semangat. Ketika pemainnya bermain, dia tak henti-henti tepi padang tu, let's go, come on, okay. Jadi pemain jadi semangat. Jadi bila nak mati esok, malaikat datang bagi semangat. Okey bang, don't worry bang, sakit sikit saja bang, don't worry, sikit saja. Dia lagi 5 minit dia datang, don't worry. Ini contoh sajalah. Abang jangan takut, kami ada, sikit saja. Okey. Dia seolah-olah memberi semangat. Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Nabi mengenai orang yang mati secara tiba-tiba.
Kemudian Nabi menjawab, rahatun lil mu'mini wa akhzatu asifil fajir. Orang yang mati secara mengejut itu adalah nikmat bagi orang yang beriman, dan juga adalah bencana bagi orang-orang yang jahat. Ini hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Jadi kalau kita ada dengar kawan kita yang meninggal mengejut, itu tanda bagus, tanda baik. Kan ramai macam tu, masa pagi tadi baru minum air dengan dia, pukul 10 dapat mesej dah meninggal. Itu orang baik. Meninggal mengejut-mengejut, baru ride motor dengan dia pergi Kundasang minggu lepas, meninggal dah hari ni. Baru kayu basikal dengan dia sampai Masjid Bandaraya, petang dengar meninggal. Ini orang baik-baik. Itu kalau orang beriman. Kalau orang tidak beriman, meninggal mengejut, itu tandanya satu nikmat kepada kita. Mungkin adalah pelakuan-pelakuan dan sebagainya lagi. Jadi balik kepada istiqamah tadi, kita istiqamah, malaikat akan beri semangat. Dia amalan yang sedikit tetapi continuously atau berterusan ini. Kenapa agama suruh kita buat? Sebab dia boleh mencegah masuknya virus yang dipanggil futur. Futur ini satu jenis virus yang mengganggu orang ibadah. Futur ni maknanya penat ataupun jemu untuk beribadah. Sebab itu Nabi, Allah Ta'ala, Rasulullah, dia nak kita jangan kau sekali ibadah banyak terus kemudian berhenti, fed up. Jangan, dia sedikit-sedikit. Pernah berlaku di zaman Nabi, satu orang sahabat nama Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amru ni dia baru kahwin, pengantin baru. Annahu tazawwaja imra'atan min Quraisyin fakana la ya'tiha kana yashghaluhu as-sawmu was-salatu fadzakara dzalika lin-nabi. Abdullah bin Amru ni dia kahwin dengan satu perempuan Quraisy. Tapi sejak dia kahwin, dia masih belum bersama dengan isterinya. Isterinya masih anak dara lagi. Dah lama kahwin. Rupanya dia tidak tidur pun dengan isterinya. Apa sebab dia tidak tidur? Yashghaluhu as-sawmu was-salatu. Dia terlalu sibuk dengan puasa dan qiyamul lail. Tak sempat. Siang puasa, malam qiyam. Jadi cerita ni sampai ke telinga Nabi. Maknanya kau ibadah, semayang malam, puasa sampai tak usik isteri. Nabi panggil dia. Kata Nabi, sum min kulli syahrin salasata ayamin. Wahai Abdullah, engkau puasalah setiap bulan 3 hari sudah cukup. Yang kau nak puasa hari-hari apa cerita? Sebulan 3 hari je. Jawab Abdullah bin Sa'ad bin Amru, qala inni utiku aksar min zalika. Rasul, ya Rasul, setakat sebulan 3 hari. Alamak, ini sikit sangat ya Rasul. Ini beginner, saya dah profesional. Takkan bagi yang ini level baru-baru main game punya, saya dah level tinggi punya ya Rasul. Takkan 3 hari. Saya boleh banyak dulu tu ya Rasulullah. Famazala bi hatta qala lahu sum yauman wa aftir yauman. Okeylah, sebab engkau dah profesional, aku kasih can. Tapi jangan puasa hari-hari. Engkau puasa macam ni, sum yauman wa aftir yauman. Kau puasa sehari, hari ni puasa, esok kau tak payah puasa. Lusa kau puasa, tolak jangan puasa. Enti jangan puasa hari-hari, kasih gilir-gilir lah. Okeylah ya Rasul, saya setuju. Kalau setakat sebulan 3 hari, itu saya tak nak. Ini liga paling bawah sekali. Saya liga semayang hari, sehari-hari puasa. Dah, jangan kata Nabi. Ente bikin satu hari puasa, satu hari tak puasa. Dan kata Nabi, wa qala lahu iqra'il Quran fi kulli syahr. Ente khatam Quran, janganlah sehari khatam 30 juzuk. Bila nak campur masyarakat? Ente khatam Quran sebulan sekali cukuplah. Sebulan sekali. Qala inni utiku aksar min zalika ya Rasul. Ish, saya dah biasa ya Rasul, don't worry. Saya dah biasa dah khatam hari-hari. Memanglah biasa, masalahnya isteri kau tu ada hak dia. Kalau dah hari-hari kau macam ni, iqra fi kulli 15. Gini, ente khatam Quran setiap 15 hari. Itu lagi okey. Ini utiku aksar min zalika ya Rasul.
Saya lagi banyak daripada itu boleh buat ya Rasul. Takkanlah 15 hari sekali saya khatam, jatuh standard. Saya sehari tiap-tiap hari saya khatam. Kata Nabi beginilah, iqra'u fi kulli sab'in. Kalau begitu gini, ente khatam Quran 7 hari 1 kali, seminggu sekali khatam Quran. Dia kata, saya khatam Quran seminggu sekali pun malu ya Rasulullah. Ini memang orang baru-baru taubat ini kalau seminggu sekali ini. Saya lebih daripada tu. Saya hari-hari ya Rasulullah. Tak boleh. Beginilah, iqra'u fi kulli salasin. Ente khatam Quran 3 kali sehari. Maknanya 1, 2, 3 baca hari, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Macam boleh? Bolehlah ya Rasul, 3 hari sekali. Itu okey lah, itu yang championnya lah. Lantas Nabi pesan pada dia, inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin fatratan, faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad halaka. Wahai Abdullah, ingat aku pesan ini, setiap ibadat ni dia ada masa semangat. Time kau semangat memang kau boleh buat, tapi nanti kau tengah down, kau tengah ada problem, duit tak ada, payment tak masuk, job tak banyak, engkau akan jadi malas beribadah. Jadi hati-hati. Siapa yang semangatnya itu dalam ruang lingkup ajaranku, dia beruntung. Tetapi siapa yang sampai masa malasnya itu sehingga dia keluar daripada ajaranku, orang tu boleh jadi rosak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi nak selamat, jangan buat banyak, biar konsisten, sedikit tapi konsisten. Itu mustahab. Dia futur ni satu istilah yang sangat ditakuti oleh ahli ibadah. Kita semua pernah kena penyakit ini, penyakit futur dia panggil. Terutama para da'i, pendakwah, para penuntut ilmu, kita ada futur. Futur ni kita akan jadi malas secara tiba-tiba. Malas, lemah semangat, dan ada masa berhenti sama sekali daripada meneruskan. Terutama qiyamul lail lah. Macam kita bulan Ramadan kan tiap-tiap malam kita semayang malam, minimum 8 rakaat. Tapi sekarang kan berhenti terus. Malam 4 rakaat je semayang Isyak. Ba'diyah tak ada, qabliyah tak apa pun tak ada. Berhenti terus, tarik handbrake. Bila nak sambung balik, Ramadan akan datang. Kalau panjang umur, itu futur tu. Nak dapat konsisten payah. Tapi ialah manusia ni, Allah Ta'ala maha memahami. Amalan ibadah kita ni ada masa mengendur, ada masa terus berundur. Bukan mengendur, terus surrender saja. Sebab itu dalam satu hadis, Nabi pernah ingatkan kita bahawa setiap manusia sampai pada momen tertentu dia akan lemah, dia akan lesu. Sebab terlalu lama ibadat, dia akan jadi lemah. Likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Setiap amalan ada masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa kendurnya itu. Jangankan amal ibadah, iman kita pun ada ups and down. Dia macam saham, bursa saham juga lah. Ada masa okey, ada masa tak okey. Ada masa saham ditutup bercampur-campur, ada masa rendah, ada masa meningkat. Innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yakhlaku thawbul khalaq. Sesungguhnya iman itu dia boleh jadi season dalam tubuh seseorang sebagaimana usangnya pakaian kita. Macam kita pergi kedai bandel, seluar jin yang paling mahal, seluar jin yang paling season sekali. Jadi iman pun dalam badan kita ni dia boleh jadi season juga, kata Nabi, macam pakaian. Maka kata Nabi, fas'alullah an yujaddid iman fi qulubikum. Sebab itu ente mesti selalu minta doa pada Allah supaya perbaharui iman. Sebab iman kita dia akan jadi fed up. Sayyidina Ali dia pernah pesan, inna nafsalaha iqbal wa idbar. Jiwa manusia ni dia ada sifat sekejap ke depan, sekejap ke belakang. Kita sendiri ada masa begitu. Time okey. Time musim-musim maulid, wah luar biasa sekali, pakai serban, pakai jubah, luar biasa. Kereta pun tampal stiker cinta Nabi, cinta Rasul.
Status WhatsApp pun gambar Allahumma shalli ala Muhammad. Hebat, luar biasa. Time elok iman. Tapi nanti datang World Cup terus ubah lagi. Tukar gambar bola, kapal mundo. Gambar tu Cristiano Ronaldo. Kita ikut musim. Sekarang macam sekarang musim marah dekat Israel. Contoh, marah, tukar status semua. Gambar mujahidin, I'm with Palestine, marah ke Israel, macam-macam. Tapi minggu depan katalah dah berdamai, okey balik, tukar bagi status balik, gegar berganza pula. Lepas tu nanti datang pula musim Isra' Mi'raj ke apa, Islamik semula. Kita tak pernah konsisten. Dan Nabi tahu benda itu. Sebab itu untuk mengelakkan itu, tidak ada cara lain melainkan istiqamah. Jawapannya istiqamah. You mesti konsisten walaupun sedikit. Kata Sayyidina Ali, kita punya jiwa ni ada masa ke depan, ke belakang. Jadi kata dia, fa iza aqbalat fa akhadhaha bil azimati wal ibadah. Jadi ketika kau tengah semangat, buat sungguh-sungguh ibadah. Maknanya semayang kau kena jaga, yang wajib jangan tinggal. Wa iza adbarta faqsarha 'alal fara'id wal wajibat. Tapi ketika kau malas, sunat kau boleh tinggal, tapi yang wajib kau kena jaga. Jangan sampai time kau malas, sunat kau tinggal, dengan wajib sekali kau tinggal. Jangan. Kalau dapat dijaga sunat itu pun marvelous lah. Tapi untuk orang malas-malas macam kita, jaga yang sunat itu, jaga yang wajib itu pun dah hebat sangat. Sebab itu Nabi paling marah orang kalau dia bersemangat buat ibadat kemudian tinggal terus. Itu Nabi marah. Kata Abdullah bin Amr al-As, qala li Rasulullah, ya Abdullah, la takun misla fulani kana yaqumu laila fataraka qiyamul lail. Engkau jangan ikut perangai orang-orang tertentu. Dulu semayang malam tak tinggal, kemudian sekarang jangankan semayang tengah malam, tengah hari pun tak semayang. Dah macam mana? Dulu tengah malam datang masjid, sekarang tengah hari pun tak datang masjid. Dia tinggal terus. Sebab itu konsisten adalah ukuran amal diterima. Contoh, ulama mengatakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda amalan diterima adalah amalan kita akan melahirkan amalan baru. Contoh, tuan-tuan kalau nak tahu Ramadan, apa tanda puasa Ramadan kita diterima Allah? Tandanya adalah al-hasanatu ba'daha. Selepas Ramadan, dia akan melahirkan ibadat puasa yang baru. Artinya kita tak stop puasa. Itu tanda amalan diterima. Ramadan, puasa Ramadan. Masuk Syawal, puasa 6. Tak semua orang boleh puasa 6, tuan-tuan. Lepas itu tuan-tuan yang boleh puasa 6, kita tabik, hormat. Sebab itu tanda tuan-tuan ni orang yang dipilih oleh Allah. Bukan semua orang boleh puasa 6. Dalam suasana kita di Malaysia ini, jamuan hari raya sebulan, tuan-tuan. Terror lah kita boleh menahan nafsu makan lemang dan sebagainya lagi. Terror betul. Tuan-tuan pergi ke Mekah buat umrah. Apa tanda umrah kita, haji kita diterima Allah? Tandanya adalah al-hasanatu ba'daha. Balik daripada Mekah konsisten beribadah. Artinya kalau masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid, tanda tak terima lah. Dia tak konsisten, dia tidak ada al-hasanatu ba'daha. Itu maksudnya. Boleh faham mudah ya. Dan Nabi kita memang seorang yang sangat konsisten, tak ada, no doubt about it. Al-Qamah pernah tanya Aisyah, hal kana Rasulullah yakhtassu minal ayami syai'a. Wahai Aisyah, Nabi ni ada tak dia mengkhususkan hari-hari tertentu je nak ibadat? Katanya, la kana amalu dimatan. Setahu saya kenal Nabi ni amalannya terus menerus, tanpa putus. Macam kita ada lagi nak kejar lagi hari tertentu, amalan tertentu, tak. Nabi ni dia konsisten saja, tak pernah berubah-ubah. Dia sentiasa baik. Macam mana kita nak istiqamah? Tipsnya mudah saja. Pertama, kalau kita nak istiqamah, kita kena ada muahadah, mujahadah, muraqabah, muaqabah. Bahasa mudah ini
Ini disiplin tasawuf. Dalam tasawuf dia ada peringkat dipanggil muahadah, mujahadah, muraqabah, muaqabah. Dalam bahasa mudah, dalam ilmu tasawuf, kita didik masyarakat kita supaya rasa sentiasa diawasi, sentiasa diperhatikan. Orang yang rasa sentiasa diawasi, dia akan pastikan dia sentiasa buat benda baik. Macam contoh, tuan-tuan selalu tengok Facebook macam-macam. Sekarang kan ada satu trend, orang suka share dalam Facebook dashcam. Dashcam, kamera dalam kereta. Jadi dia letak dekat dashboard, letak dekat cermin. Apa kejadian dia akan share dalam Facebook. Contohnya kemalangan jalan raya, bas bawa laju, lori potong pancung, motor kena langgar dekat roundabout. Banyak orang share sekarang. Bila kita tengok dashcam, kita akan rasa bahaya zaman sekarang ni. Semua perbuatan kita diperhatikan orang. Jadi bila kita bawa kereta, katalah ada orang bawa kereta Samsung, potong tak ada signal, biasa kita buka tingkap, kita maki dia. Tapi alamak, sekarang dia ada dashcam, tak jadilah, nanti muka aku viral pula. Imam masjid mencarut di jalan, kan jadi susah. Jadi kita pun tak nak, nanti orang viral. Astaghfirullahalazim. Tu jadi orang baik. Macam mana boleh terus jadi baik? Sebab rasa diperhatikan. Dashcam ni saya tak berapa setuju sangat kadang-kadang, sebab netizen banyak menghukumi sebelum dihakimi. Orang tu share satu video bas atau motor kena langgar. Kan motor kalau dia jalan, dia horn, pip, 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 pip. Orang signal, boom, langgar. Netizen pun bantailah kereta tu. Bodoh lah, tak ada hati pun, Yahudi, dihukumi sebelum dihakimi. Mungkin orang tu laju, ada sebab. Mungkin dia bertukar lorong, ada emergency. Kita hukum dia sebelum kita hakimi dia. Tapi setidak-tidaknya menjadikan kita rasa berterusan nak jadi perangai baik, sebab rasa diperhatikan. Macam juga penceramah, banyak mencarut, banyak apa, letakkan kamera depan, dia kurang sikit mencarut dia, sebab rasa diperhatikan. Dia marah, selalu marah sini, Allah letak 2-3 kamera, dia akan amma ba'du, sebab ada kamera, jadi dia pun kontrol jaga, dia rasa diperhatikan. Itu muraqabah, salah satu cara nak istiqamah. Itu satu. Yang kedua, kata ulama, banyak akan berdoa supaya diberi istiqamah. Antaranya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan selepas engkau beri petunjuk kepada kami. Kurniakanlah kami rahmat, sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Surah Ali Imran ayat ke-8. Artinya kena minta. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak jemu memanjatkan satu doa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati, istiqamahkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Nabi doa. Sehingga kan isterinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia tanya kepada Nabi, ya Rasul, kenapa selalu sangat baca doa itu? Bukankah Tuhan ni Nabi? Confirm dah takkan buat jahat macam kami ini. Tapi kenapa doa? Nabi jawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman syaa aqama wa man syaa azaa. Wahai Ummu Salamah, selama kita ni adalah manusia, maka hati kita di dalam genggaman Allah. Allah boleh pusing-pusingkan hati kita. Jadi kita minta Allah sentiasa letakkan hati kita pada kedudukan yang baik. Sebab kalau Allah nak sesatkan kita, dia boleh sesatkan kita. Tuan-tuan, kalau kita azan, cuba kita tengok jawapan azan. Bila Bilal menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita akan jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, kita akan jawab asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika hayya 'alas salah, adakah kita jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah? Tak. Kita tak akan jawab hayya 'alas salah. Tapi kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya di situ? Pergantungan pada Tuhan. La haula wala quwwata. Haula maknanya power. Quwwata pun power. Apa makna power? Haula power, quwwata pun power. Ada power, dia takkan ada power kalau tak ada power. Faham? Contoh, bateri. Bateri ni dia memang power. Remote Astro tuan-tuan, remote aircon di rumah tak ada erti tanpa bateri, tanpa power. Kita tekan tak boleh on. Mesti mau cari power. Powernya pada bateri. Buka almari, ada satu bekas penuh bateri, kita pun ambil. Ada masa bateri tu tak ada power, dia tu power tapi power yang tak ada power. Rupanya bateri kong, bateri lama, lupa nak charge lah, bateri dah campur-campur, masuk tekan pun tak boleh lagi. Rupanya power itu dia kena ada power baru dia power. Artinya bateri memang power, tapi kewujudan power kerana dia ada voltan. Biasanya 1.5 volt. Kalau bateri AAA, bateri alkali 24A, dia ada 1200 mAh power dalam power. Kalau bateri carbon seng yang 24D, 540 mAh power. Tanpa voltan, bateri tiada erti. Maka kita walaupun power, selalu pergi gym, boleh angkat macam-macam, tapi kalau tak ada kekuatan daripada Allah, kita tidak ada erti. Mak kata Liverpool, dia kata apa? You not walking alone, apa ke nama? YNWA. Tapi kita tukar YNWA, you are nothing without Allah. You are nothing. Tanpa dia kita tidak ada apa-apa. Sebab itu bila Bilal menyebut hayya 'alas salah, solat kata ya Allah, tanpamu belum tentu aku boleh semayang elok lepas ini. Baik itu bila kita semayang alhamdulillahi rabbil alamin, oh terima kasihlah ya Allah, bagi aku kekuatan lutut boleh berdiri dan macam-macam. Ini yang kena minta doa. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak sedar ibadah kita ini Allah izin dengan doa. Macam tuan-tuan di Mekah nak buat umrah tawaf, orang ramai, bulan Disember orang ramai sebab semua nak pergi sejuk. Kita nak pergi tawaf siang, ini ramai orang ni. Buka televisyen dalam bilik hotel, TV1 kan ada live. Ramainya manusia, ya Allah, macam mana nak tawaf ni. Tapi berapa kali pernah berlaku terjadi pada kita, kita tengok orang ramai tapi kita doa, Rabbi yassir wala tu'assir, ya Allah mudahkan. Doa. Dapat tawaf sekejap saja, tak payah naik kereta gambar kura-kura pun boleh tawaf saja. Allah mudah. Logik ramai tapi boleh masuk. Ada masa kalau dah komat tak boleh masuk dalam masjid, polis tak bagi. Tapi kita doa, ya Allah kasih mudah, ya Allah aku dah nak balik hari esok, balik Sabah, ya Allah kasih can aku nak semayang dalam, ya Allah. Doa sampai depan tengok polis, haji Allah rezeki. Kita tak boleh cakap lah, ini atas punya lah, mesti doa. Yang ketiga, kalau nak istiqamah kata ulama, bergaullah dengan orang-orang yang berjaya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Allah catatkan dalam Quran bahawa salah satu sebab utama para sahabat Nabi imannya kuat kerana faktor keberadaan Nabi di tengah mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kamu mungkin menjadi kafir sedangkan ayat Allah sentiasa dibacakan pada kamu dan di tengah-tengah kamu ada rasul yang membaca ayat itu. Rupanya ini surah Ali Imran ayat 102. Nabi ini kewujudannya menjadikan sahabat jadi semangat nak meneruskan kebaikan. Jadi sebab kita sekarang zaman ni Nabi dah tak ada, jadi tuan-tuan kena cari orang-orang soleh, orang-orang yang baik yang boleh menemani kita. Nabi memberikan satu misalan,
masalul jalisi salih wal jalisi su'i kamasali sahibil misk wakilil haddad. Kita berkawan dengan manusia ni sama macam kita berkawan dengan orang baik. Orang soleh ni macam kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi. Orang yang tak baik ni macam orang tukang besi. Kita kalau kawan dengan tukang jual minyak wangi, walaupun dia tak bagi pun minyak wangi dekat kita, tapi sebab kita duduk dalam kedai dia, bersalam dengan dia, wanginya kedai tu melekat pada kita. Kita keluar pun sampai, wanginya engkau, aku bawa balik kedai perfume, dia lekat bau. Tapi kalau tuan-tuan duduk dalam tempat karaoke ke, main snooker ke, gudang garam, Suria, Sempurna, macam-macam, bau tu habis satu badan kita. Walaupun kita bukan isap rokok, kita keluar, kau isap rokok tak ada, ni pasal bau karaoke. Apa orang sambil nyanyi karaoke, asap kena macam-macam, dia memberi kesan pada kita. Nabi beri perumpamaan kirul haddad, orang yang tukang besi. Tukang besi kalau dia ketuk besi, teng 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 teng, percikan api itu pun boleh membocorkan baju kita. Kadang tuan-tuan berkawan dengan orang hisap gudang garam, kawan dengan orang hisap Suria, contoh, keretek, dia punya api tu macam bunga pio, kena baju berlubang. Pergi masjid, orang tengok, imam isap rokok ke? Ni lubang, bukan saya ni, ini orang punya mericik. Artinya kau berkawan dengan orang wangi, kau dapat wangi. Kau kawan dengan orang main api, kau pun akan terbakar. Ini hadis Bukhari. Sebab itu para ulama nasihatkan kita, kawan dengan orang baik, orang soleh, kau akan jadi baik. Kata Fudail bin Iyad dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, nazrul mu'min il mu'min yajlu qalba. Pandangan seorang beriman pada orang yang beriman boleh mengilatkan hati kita. Kita malas ibadah, pandang muka imam besar, terus tuan-tuan semangat ibadah. Tuan-tuan malas nak ibadat, pandang Bilal masjid, jadi semangat. Kita akan jadi semangat. Kadang ada orang nak ibadah, malasnya aku pagi-pagi pergi masjid. Cuba tengok imam boleh datang masjid, kadang pukul 4, pukul 5 dah datang. Dia pun makan nasi, kita pun makan nasi. Kadang dia orang tua, lutut sakit lagi, tapi dia boleh pergi. Kenapa ente orang muda boleh jogging Panjat Kinabalu 2 kali, takkan tak boleh pergi masjid? Jadi kita, okeylah aku jadi baik lah. Sebab kita banding dengan orang. Salafus soleh dulu, kata Abdullah bin Mubarak, kami kalau pandang Fudail bin Iyad, kami akan rasa semangat nak ibadah. Ada pula kata Ja'far bin Sulaiman dalam kitab Tathirul Anfas min Hadis al-Ikhlas, kami kalau hati kami cinta dunia, kami pandang kepada Muhammad bin Wasi', ni orang tabi'in. Dia ni keturunan orang hebat tapi zuhud sangat. Jadi kami bila tengok, kita jadi respect lah. Macam tuan-tuan lah, nak jadi orang baik, pandang orang yang baik. Macam baru-baru ni kita di Sabah, kita ada kembara kenali Borneo, bawah duli Tuanku Agong. Dia tengok anak-anak raja, kerabat, baik, salam, melayan orang kampung. Jadi kita bila tengok, kita akan rasa, ini anak raja pun boleh salam dengan orang. Engkau baru jadi penceramah, kau dah tak nak salam dengan orang. Apa ini, sombong. Kita akan, tak boleh, mesti mau salam, mesti mau salam. Engkau agung pun boleh salam dengan orang, apa khabar. Kau baru jadi menteri, kau dah tak nak jumpa. Jadi kita, aku nak jadi baik. Disebabkan kita mencontoh. Begitu. Dan yang terakhir, kata ulama, nak jadi istiqamah adalah sentiasalah membaca kisah-kisah salafus soleh, jadikan iktibar untuk istiqamah. Dalam Quran banyak cerita tentang kisah nabi-nabi, rasul, orang beriman terdahulu. Apa tujuannya? Supaya nabi menjadi kuat berjuang. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan ya Muhammad, kami ceritakan kisah Rasul kepadamu supaya kami teguhkan fuadak, hati kamu. Kami teguhkan. Wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan di dalam kisah itu datang kepadamu kebenaran dan peringatan juga kepada orang beriman. Surah Hud ayat 11. Nabi kita dia pernah down masa peristiwa Taif. Abu Lahab, Abu Jahal ketika itu dan kawan-kawannya selepas kematian Abu Talib banyak buat tindakan-tindakan yang menyebab Nabi rasa down.
Nabi rasa dah malas dah. Tapi macam mana Allah nak bugarkan balik semangat Nabi? Bawa pergi Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj itu Nabi antara programnya dipertemukan dengan Nabi-Nabi yang lain di Masjidil Aqsa. Nabi jadi imam, Nabi yang lain jadi makmum. Bila Nabi jumpa dengan Nabi yang dulu, Nabi jadi semangat balik. Jumpa Nabi Yusuf, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, Nabi akan rasa, ya Allah, aku ni ujian baru sedikit. Nabi Yusuf lagi teruk kena daripada aku. Salam, ni senior, aku punya senior ni. Jumpa pula Nabi Ibrahim, wah, ini Nabi Ibrahim lagi ganas. Namrud kejar dia, campak dalam api. Masya Allah, aku baru kena hina dengan Abu Jahal baru. Selut, salam sama senior. Dia akan jadi semangat lah. Macam kita pun malas kerja. Apalah aku hantar Sabah, apalah nasib aku kena hantar ke Sabah, elok-elok duduk Semenanjung hantar ke sini. Tuan-tuan kerja Sabah duduk di Kota Kinabalu pun masalahnya. Kota Kinabalu bandar besar, banding kau orang yang duduk kampung-kampung ujung-ujung tak mana-mana nak hantar, kena naik 4x4 lagi, kena naik ni lagi. Syukur nikmat. Tanya orang yang kena posting tahun 80-an 90-an. Saya itu ceramah di Tambunan, jumpa dengan pendakwah-pendakwah yang tahun 70-an datang dakwah di pedalaman. Dia kata, ustaz datang ceramah sekarang tahun 2023 ini dah selesa sangat. Naik 4x4 je, mabuk sikit je lah, turun daripada Kundasang pergi ke sana sini. Kami tahun 70-an, 73, 74 masuk hutan. Jadi kita pun jadi semangat balik, sentiasa bergaul dan membaca cerita-cerita orang dulu. Apa yang mustahak hadirin hadirat, kita nak jadi istiqamah, belajarlah daripada orang-orang yang hebat. Cuma yang terakhir saya pesankan, istiqamah ini adalah amalan hati. Istiqamah ni kena bermula pada hati. Selepas istiqamah hati, dia mesti istiqamah pada lidah. Kalau hati sudah semangat tapi mulut masih belum istiqamah. Anas bin Malik mengatakan, Nabi berpesan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, wa la yadkhulu rajulul jannah la ya'manu jaruhu biwa'iqatuhu. Iman seseorang hamba tidak akan istiqamah selagi hati tidak istiqamah. Hati tak akan istiqamah sehingga mulut kita istiqamah. Jiran kita tak akan aman daripada kejahatan kita, maka itu tanda kau tak akan masuk surga, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Nabi pesan pada Abu Sa'id Al-Khudri, "Iza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Kalau anak Adam masuk pagi-pagi bangun tidur, semua anggota badan, tangan, kaki akan bercakap kepada mulut kita. Fataqul attaqillah fina fa innama nahnu bika. Wahai lidah, bertakwalah kepada Allah, jagalah hak kami bergantung kepada engkau. Tangan, kaki, hidung semua bercakap dengan mulut kita. Mulut, kau jangan macam-macam hari ni. Kau jangan mengacam orang, mengata orang, membawang orang. Prestasi engkau memberi kesan pada prestasi kami. Kalau markah engkau rendah, markah kami pun rendah, SKT juga. Jadi tolong jaga kau punya mulut, tangan, kaki pun akan jadi jaga juga. Maka istiqamahlah kita keseluruhannya. Banyak nak diceritakan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada tengah hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna naslamna nafsina ilaik wa wajahna wajhina ilaik wa wafatna amrina ilaik wa alja'na zahrina ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amanna bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, kami serahkan jiwa kami hanya padamu. Kami hadapkan wajah kami kepadamu. Kami serahkan segala urusan kami hanya padamu.
Kami rehatkan badan kami selepas ini dengan harapan dan juga rasa cemas dengan ujian-Mu. Kami akan tetap beriman kepada Al-Quran yang Engkau turunkan dan kepada Nabi yang telah Engkau utuskan. Bantulah kami tetap istiqamah dengan pendirian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.